Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini hari ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk konsep pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek paling penting dalam sesebuah negara. Pendidikan dilihat mampu mengubah sesebuah negara ke arah yang lebih baik melalui peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pendidikan juga adalah aspek penting bagi setiap individu dan masyarakat. Pendidikan menurut Kamus Perdana 2021 ditakrifkan sebagai perihal atau perbuatan mendidik. Menurut Mahmud Yusuf, pendidikan adalah suatu usaha mempengaruhi dan membantu anak demi meningkatkan ilmu pengetahuan, akhlak dan jasmani sehingga secara perlahan dapat membantu anak itu mencapai cita-citanya. Berbeza pendapat dengan John Dewey, iaitu pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Hal ini demikian kerana kehidupan adalah suatu proses perkembangan yang membantu manusia menjelajahi pengalaman tanpa dibatasi usia. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya harus tertumpu pada sekolah, iaitu murid diajar oleh guru semata-mata, tetapi juga aspek rohani, jasmani dan emosi dalam kehidupan seharian. Pythagoras pula mengatakan bahawa pendidikan adalah memberi budi pekerti yang baik dan lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Manakala James Mill berpendapat bahawa pendidikan adalah suatu proses memberi pertolongan maksimum kepada setiap anggota masyarakat supaya hidup dalam keselesaan dan kegembiraan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Al-Ghazali mengatakan bahawa pendidikan berterusan bermula sejak lahir sehingga ke liang lahat. Hal ini disokong oleh pendapat Muhammad Qutb, iaitu pendidikan adalah suatu proses membina manusia secara menyeluruh meliputi roh, jasad dan intelek. Manakala Khurshid Ahmad berpendapat bahawa pendidikan menyediakan generasi muda ke arah idealisme kehidupan melalui latihan dan kesedaran intelek bagi memperoleh kemahiran dalam lapangan hidup selain menyalurkan kewarisan bangsa. John Stuart Mill mengatakan bahawa pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu untuk diri sendiri atau perkara yang dilakukan oleh seseorang itu untuk dirinya demi meningkatkan kesempurnaan dalam kehidupan. Berarti berdasarkan pendapat dua orang tokoh ini, pendidikan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu untuk diri sendiri dan orang lain demi meningkatkan kesempurnaan dalam kehidupan. Berarti melalui pendidikan dalam kehidupan, seseorang itu dapat mencapai perkara yang diimpikan. Warga Bestari sekalian, tuntasnya pendidikan tidak hanya harus tertumpu pada sekolah atau mana-mana institusi pengajian. Sebaliknya, pendidikan diperoleh dari pengalaman hari demi hari seseorang itu. Setiap sesuatu yang baru dilalui oleh seseorang itu dianggap sebagai pendidikan yang perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Oleh hal yang demikian, pendidikan hidup tidak hanya harus tertumpu pada aspek intelektual semata-mata. Sebaliknya, rohani, jasmani dan emosi juga perlu diambil kira supaya setiap aliran pendidikan hidup dapat dikuasai secara sama rata.
warga bestari sekalian. Perancangan pendidikan adalah sangat penting bagi menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi dan sistematik. Ia memudahkan perancangan masa depan pelajar bagi memilih bidang yang mereka hendaki, seperti ilmu sains, kemahiran dan teknologi. Menurut Somantri 2014, perancangan pendidikan mempunyai elemen-elemen aktiviti untuk mengenal pasti dan memilih kriteria yang dikategorikan terhadap skala dan model. Hal ini akan melahirkan perincian hasilan spesifik dengan mengenal pasti kriteria yang dikategorikan terhadap sasaran dan akan mendapat kemungkinan alternatif bagi strategi pelaksanaan pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Sidang pendengar yang budiman, dari segi vokasional pula, pendidikan teori dan amali adalah khusus pengajian yang mendalam bagi menyediakan kemahiran kerja sumber manusia pada peringkat ikhtisas dan separuh ikhtisas bagi sektor swasta dan kerajaan. Pendidikan khusus bagi kemahiran ini bersesuaian dengan skop pekerjaan yang tertentu yang lebih terperinci, seperti pegawai teknikal dan pengkeranian. Untuk mencapai pendidikan yang berkualiti tinggi dari pelbagai aspek harus dirancang dengan teliti dan merangkumi semua aspek pendidikan supaya pelajar tidak ketinggalan dalam membina kerjaya pada masa akan datang. Semestinya ia dimulakan dengan kerjasama semua pihak di institusi pengajian tinggi untuk berkolaboratif dan menjalinkan hubungan dua hala yang kuat dengan sekolah menengah supaya dapat melakar kerjaya masa depan pelajar ke peringkat yang seterusnya. Demikianlah itu tadi kupasan panjang lebar saya tentang konsep pendidikan. Semoga dengan kupasan tersebut, yang sempit menjadi luas, yang suram menjadi terang. Orang cantik pandang tak jemu, sejuk di hati, senang di mata. Hargai pendidikan, hargai ilmu. Orang berilmu dipandang mulia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pidato, salam Malaysia Madani.